Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Skopper Channel. Nama aku Asrun. So, kepada korang yang belum tekan button subscribe lagi ataupun baru jumpa channel kami ni, apalah salahnya kalau korang bantu kami dengan menekan button subscribe di bawah. Jangan lupa hidupkan notifikasinya juga supaya korang tak terlepas dengan video-video kami selepas ini. Dan kepada korang yang telah menekan button subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okay, seperti biasa malam ni malam kisah seram. So, sebelum aku berceritakan kisah seram apa kali ni, kita layan intro dulu. Are you scared? Okey, seperti cerita sebelum-sebelum ni, kali ni aku nak kongsikan lagi satu cerita daripada ibu aku. Dan kisah ini berlaku pada tahun 1975. Dan kisah ni berlaku pada pakcik ibu aku sendiri, iaitu Pakcik Samad. Okey, untuk pengetahuan korang, Pakcik Samad ni adalah seorang anggota polis yang bertugas di Balai Polis Tanah Merah, Kelantan. So, nak jadikan cerita, pada suatu hari tu bos pakcik ibu aku ni, iaitu bos kepada Pakcik Samad ni, menugaskan Pak Samad untuk bertugas di Balai Polis Bakri selama 3 bulan. So, sepanjang 3 bulan tu Pakcik Samad ni pun tumpanglah dekat rumah arwah atuk aku. Perjalanan daripada rumah arwah atuk aku nak ke Balai Polis Bakri tu lebih kurang dalam 15 minit gitulah. So, nak jadikan cerita, pada satu malam tu kenalah Pakcik Samad aku ni bertugas pada waktu malam. So, pada malam tu macam biasalah, dia pun bersiap dengan dia punya uniform, dia punya jaket dengan motor Honda bulat dia tu lah. So, dah bersiap-siap ni, dia pun keluar daripada rumah macam biasa untuk bertugas waktu malam lah. Dia kira first time dia kena tugas malam dekat Balai Polis Bakri tu lah. So, dia pun gunalah jalan yang biasa dia guna, iaitu jalan Kampung Pait Ulu. So, kebetulan pada malam tu hujan agak singgit renyai-renyai lah. So, tanpa buang masa dia pun geraklah untuk pergi ke tempat kerja dia ni. So, secara tiba-tiba dalam perjalanan tu dia terserempak dengan seorang perempuan yang sedang berteduh di bawah pokok dekat Kampung Pait Ulu tu lah. So, dengan rasa keperimanusiaan beliau, dia pun berhentilah kan motor dia berhampiran dengan perempuan tadi lah. So, bila dah berhenti tu, dia tengok perempuan tu. So, dia dapati perempuan tu adalah perempuan Chinese. So, dia tanyalah pada perempuan Chinese tu, "Ama, you mau pergi mana malam-malam ni kan?" So, perempuan Chinese tu pun jawablah yang dia ni nak balik ke rumah. So, bila dah tahu yang perempuan Chinese ni nak balik ke rumah, so pakcik aku ni pun, Pakcik Samad ni pun tanya lagi lah dekat Amai tadi tu, "Ama, you punya rumah dekat mana?" So, Amai tu pun jawablah yang rumah dia ni berhampiran dengan Balai Polis Bakri. So, kebetulan satu perjalanan, so pakcik aku ni pun cakap lah, "Apa kata I tumpang dengan you untuk you sampai rumah." So, Amai tu pun setujulah. So, sebelum Amai tu naik ke motor pakcik aku ni tengok Amai ni macam dah basah kuyup tau. Dalam basah kuyup, waktu tu hujan, malam pula tu mesti sejuk. So, pakcik aku ni pun bukalah dia punya jaket dan bagi Amai tu pinjam. So, sepanjang perjalanan Amai tu atas motor, pakcik aku ni cubalah berkomunikasi dengan dia, tapi Amai tu macam layan tak layan je nak bercakap dengan pakcik aku. Tapi pakcik aku ni buat macam fikir positif je lah. Dia fikir positif je. Mungkin memang Amai ni jenis yang tak suka cakap dengan lelaki, tak suka bercakap dengan lelaki, ataupun memang Amai ni jenis yang pendiam. So, nak dijadikan cerita,
Sampailah dekat satu kawasan ni, Amoi tu suruh pakcik aku berhenti. So pakcik aku ni pun berhentilah. Lepas tu pakcik aku ni tanyalah dekat Amoi tu, kenapa suruh berhenti kat sini? Lepas tu Amoi tu cakap, rumah saya sudah mau dekat. So dia kata dia nak turun dekat situ saja. So pakcik aku tu bila dengar macam tu, pakcik aku tengok keliling. Waktu tu karen masih tak ada lagi, dan pokok-pokok yang ada semua pokok-pokok yang rindang. So pakcik aku cakap, betul ke you tak nak I hantar you sampai ke rumah? Tapi Amoi tu cakap tak apalah, rumah dia dah dekat kan. So okey lah macam tu. Pakcik aku pun minta diri dan terus berangkat pergi tempat kerja dia lah. So sampai saja kat tempat kerja, kawan pakcik aku ni pun, kawan Pakcik Samad ni pun nampaklah Cik Samad ni masuk ke balai. So dia pun tanyalah dekat Pakcik Samad ni, Samad, mana jaket kau? Bukan selalu kau datang kerja pakai jaket ke? So secara spontan Pakcik Samad ni pun jawablah, aku terlupa, jaket aku tadi aku bagi pada seorang gadis pinjam. Kebetulan dia nampak gadis tu bawa pokok tengah berteduh daripada hujan. So selepas dengar cerita daripada Pak Samad tu, kawan dia ni pun tanyalah, malam-malam orang berteduh bawah pokok sebab hujan, perempuan mana kau tumpangkan ni? So Pakcik Samad ni pun cakap lah, yang dia tumbangkan tu perempuan Amoi. Dia kata rumah dia berhampiran dengan balai ni je lah, selepas balai tu je lah. So selepas dengar cerita daripada Pakcik Samad ni, kawan ni jadi lagi pelik tau. Kemudian kawan dia tu cakap, setahu aku lepas balai ni, tanah perkuburan Cina dengan tanah perkuburan Kristian, mana ada rumah dekat kawasan tu. Lepas tu Pakcik Samad ni, bila kawan dia cakap macam tu, Pakcik Samad tu cakap, adalah, dah tentu aku sendiri yang hantar Amoi tu balik ke rumah. So bila diorang berdebat tu, last sekali Pakcik Samad ni cakap lah, kalau kau tak percaya sangat, esok kau ikut aku, kita pergi rumah Amoi tu. Lagipun dia nak ambil jaket dia kan. So sampailah waktu masa tugasan Pakcik Samad ni tamat. So dia dengan kawan dia ni pun naiklah motor masing-masing pergi ke tempat yang Pakcik Samad ni berhentikan Amoi malam tadi. So bila dah sampai kat kawasan tu, Pakcik Samad dengan kawan dia ni jadi tercengang tengok keliling. Sebab apa? Yang diorang nampak ni hanyalah kubur-kubur, batu-batu nisan, batu-batu nisan kubur Cina dengan batu-batu nisan kubur Kristian. So Pakcik Samad ni tak puas hati. So dia pun ajaklah kawan dia ni turun daripada motor untuk tinjau-tinjau, mana tahu memang betul ada rumah dekat kawasan tu. So kawan dia ni pun nak sedapkan hati Pakcik Samad, dia pun ikutlah Pakcik Samad ni. So sedang diorang orang kata melilau cari dekat mana rumah orang, kawan Pakcik Samad ni tertumpu dekat satu arah batu nisan Kristian. Apa yang terkejutnya, dekat batu nisan Kristian tu terdapat jaket Pakcik Samad. So dia pun cakap lah, Samad, tu bukan jaket kau ke? So selepas Pakcik Samad tu tengok kat arah kawan dia tunjuk tu, lepas tu Pakcik Samad pun cakap lah, tu memang jaket aku, tapi kenapa ada kat situ? So mereka berdua ni jadi macam tercengang dan tengok antara satu sama lain. Kemudian diorang pun perlahan-lahan melangkah ke arah jaket Pakcik Samad ni lah. Bila sudah dekat, mereka dapati baju jaket tu sedang elok, macam terpakai dekat batu nisan salib Kristian tu lah. So bila dah ambil jaket tu, kawan Pakcik Samad ni pun tanyalah dekat Cik Samad, siapa yang kau tumpahkan malam tadi sebenarnya? So Pakcik Samad ni tengok kawan dia dan cakap, entah, aku pun tak tahu siapa yang aku tumpahkan malam tadi. So tanpa fikir panjang, diorang pun dianya belah daripada situ dan balik ke rumah masing-masing. So sejak daripada hari itu, setiap kali Pakcik Samad ni kena bertugas malam,
dia tak akan ikut jalan shortcut kat Pompek Ulu tu lagi. So dia ni akan ikut jalan yang agak jauh sedikit lah, iaitu jalan Simpang Jeram. So kepada korang yang pernah mengalami pengalaman yang macam ni, ataupun korang yang tahu cerita-cerita yang mengenai benda-benda yang macam ni, apa kata korang kongsikan pengalaman korang dekat ruangan komen di bawah. Dan sekali lagi saya nak ingatkan korang, dekat korang, jangan lupa tekan button subscribe, share kepada kawan-kawan korang supaya kawan-kawan korang pun tahu cerita-cerita yang menarik macam ni. So sampai kita jumpa lagi di hari yang lain, di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.